Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Akhirnya, Daim Zainuddin dan keluarga bertindak balas dengan berani tahap gaban. Macam hero pahlawan baru bangkit. Apabila mereka sekeluarga mengheret Anwar Ibrahim, Perdana Menteri yang ke-10 ke mahkamah. Ada orang kata Daim Zainuddin berani, ada juga orang kata Anwar lah yang paling berani. Kerana tak pernah mana-mana Perdana Menteri sebelum ini berani mencubit ataupun mengganggu mana-mana tycoon yang kaya raya yang ada di Malaysia. Tapi Anwar Ibrahim tak takut langsung. Yang lebih menarik lagi, antara orang-orang kaya yang telah dicubit oleh Anwar Ibrahim ialah Daim Zainuddin. Saudara-saudara sekalian, selain daripada itu, tindakan Anwar Ibrahim menyasarkan subsidi diesel juga dianggap sebagai mencubit golongan kaya. Manakan tidak, selepas ini golongan maha kaya, orang-orang asing dan kaya raya tidak akan dapat lagi diesel secara bersubsidi. Hanya mereka yang berkelayakan yang mampu. Dan ingin diberitahu di sini bahawa sebenarnya subsidi diesel bukanlah diberhentikan. Siapa kata harga diesel, subsidi diesel diberhentikan? Subsidi diesel masih diteruskan, cuma subsidinya itu diberikan dalam bentuk tunai. Tunainya itu pula diberikan terus, atau dalam bahasa Inggris direct, dalam bahasa nenek kamu direct. Direct itu orang yang perlu, tidak lagi diberikan secara pukal. Jika diberikan secara pukal, maka hampir atau keseluruhan rakyat di Malaysia menikmati. Yang kaya, yang miskin, yang berkemampuan, yang tak berkemampuan, semua sama-sama menikmati harga diesel pukal itu. Subsidinya cukup lumayan, 60 bilion setahun. Dulu, waktu pemerintahan terdahulu hanya 3-4 bilion, 10 bilion. Sekarang ini mencecah 60 bilion. Bayangkan, 60 bilion itu kalau dibuat untuk kemakmuran negara, pembangunan negara, dah banyak orang menikmatinya. Jauh sekali kerugian kita. Jadi itu sebabnya Anwar Ibrahim dianggap Perdana Menteri yang tak mementingkan popular. Dia mementingkan kesejahteraan rakyat. Kalau ada orang cakap Anwar Ibrahim tidak menunaikan janji, fikir-fikirkanlah. Bayangkan Anwar Ibrahim sanggup dicemooh, dikecam hebat gara-gara tak menunaikan janji, tetapi gara-gara nak menyelamatkan negara daripada keberhutangan yang melampau, kebergantungan melampau terhadap subsidi, ini Anwar Ibrahim lakukan. Bayangkan kalau berpuluh tahun 60 bilion dibayar setiap tahun. Nah, berapa banyak kita kerugian. Tapi kalau semuanya itu diberserahkan, dipusing semula kepada rakyat, itu kan lebih baik. Pikir-pikirkannya, jangan jadi orang bodoh, jadilah orang bijak. Hari ini kita digemparkan pula dengan pendedahan akaun dibeku. Daim Zainuddin mengheret Anwar ke mahkamah. Inilah tindakan yang paling berani oleh Daim Zainuddin. Ada orang kata tindakan Daim Zainuddin ini sebenarnya hanya membuatkan dia lebih terperangkap, lebih terjerat lehernya, kerana apabila dia mengheret Anwar ke mahkamah, semuanya akan satu persatu pula akan dibongkar. Kalau dulu tak perlu dibongkar, sekarang perlu dibongkar kerana apabila di mahkamah tiada satu pun boleh disembunyikan. Anda setuju dengan saya kan? Apabila ini diheret ke mahkamah, maka tiada lagi yang tersembunyi. Semua data, fakta, semua dokumen akan dikorek habis-habisan. Dulu boleh disembunyikan, tapi gara-gara membawanya ke mahkamah, maka semuanya akan terbongkar satu persatu. Oleh sebab itulah, tindakan Daim Zainuddin dan keluarga memfailkan permohonan bagi kebenaran semakan kehakiman dalam usaha memaksa Perdana Menteri Anwar Ibrahim dan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM mengembalikan dan membatalkan tindakan membekukan akaun bank mereka itu. Satu perkara yang kata netizen merugikan Daim Zainuddin sendiri.
Bekas menteri dan 23 pemohon lain memfailkan permohonan itu di mahkamah. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa ikuti terus ulasan di channel ini. Kita jumpa lagi. Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Isu hari ini berkaitan dengan Daim Zainuddin dan kekayaan keluarganya. Hari ini kita digemparkan apabila Daim Zainuddin dan keluarga akhirnya mohon perintah SPRM supaya membatalkan pembekuan akaun. Ada netizen tanya, Daim dan Zainuddin ni dah mula bankrupt ke? Tiada lagi kah duit simpanan yang lain selain daripada akaun yang dibekukan itu? Ada juga netizen yang kata mereka harap supaya SPRM tidak membatalkan pembekuan itu. Mereka takut kalau uang itu tiba-tiba lesap. Ada sebabnya SPRM membekukan akaun tersebut. Dan pastinya salah satu yang paling ditakuti ialah takut uang itu lesap, entah kemana atau dipindahkan ke mana-mana. Karena itu pernah berlaku, bukan terhadap Daim Zainuddin, tapi pada perkara atau orang-orang yang lain. Hari ini kita digemparkan melalui laporan berita harian online, bekas Menteri Keuangan Tun Daim Zainuddin dan keluarga yang telah memfailkan permohonan kebenaran untuk memulakan prosiding semakan kehakiman bagi mendapatkan perintah memaksa SPRM membatalkan pembekuan akaun bank mereka. Mereka juga memohon perintah membatalkan tindakan SPRM menyita harta alih yang dikenakan mengikut Seksyen 50 Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan terhadap akaun bank berkenan. Selain Daim Zainuddin, pemohon lain yang dinamakan dalam permohonan kebenaran itu ialah isterinya, Toh Puan Naimah Abdul Khalid dan anak mereka, Asnida Wiradani dan Muhammad Amin Zainuddin serta 18 syarikat. Wow, banyak juga syarikat yang sama-sama memohon ya. Ada 18 syarikat. Milik siapa? Tentulah milik orang-orang yang ada kaitan dengan Daim Zainuddin. Syarikat itu terdiri daripada EED Equity Sendirian Berhad, Yayasan Haji Zainuddin, Ilham Baru Sendirian Berhad, Anchor Point Sendirian Berhad, Kangkung Catering Sendirian Berhad, Adri Haniz Sendirian Berhad, Syarikat Maluri Sendirian Berhad, Amiraz Sendirian Berhad, Ridana Sendirian Berhad dan Sendirian Berhad, Maya Seni Holding Sendirian Berhad, Magical Zone Sendirian Berhad, Permatang Maju Sendirian Berhad, Brainstorm Sendirian Berhad, Arida Farms Sendirian Berhad, Gajah 3 Resource Center Sendirian Berhad, Ilham Tower Sendirian Berhad dan Selidik Jaya Sendirian Berhad. Permohonan kebenaran terbabit difailkan di Pejabat Pendaftar Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur pada 6 Jun lalu yang akan ditetapkan untuk didengar esok. Semua pemohon menamakan penolong penguasa sektor sasaran operasi bahagian pengubahan wang haram dan pelucutan harta SPRM Haris Fadila Sukaimi, Pengarah Bahagian Pencegahan Pengubahan Wang Haram SPRM, Muhammad Zamri Zainul Abidin, Pesuruh Jaya, Ketua Pesuruh Jaya SPRM Tan Sri Azam Baki, SPRM, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dan Kerajaan Malaysia sebagai responden. Mereka juga memohon pengisytiharan bahawa tindakan penyitaan harta alih yang dikenakan SPRM mengikut Seksyen 50 Akta Amlas FT dan semua tindakan serta keputusan diambil responden pertama hingga keempat adalah tidak sah dan terbatal. Ia adalah kerana menurut pemohon, ia melanggar hak perlembagaan mereka, menyalahi undang-undang, tidak rasional, tidak mengikut tata cara, tidak dibuat dengan suci hati, berniat jahat dan satu penyalahgunaan proses undang-undang serta kuasa oleh responden pertama hingga keempat. Turut dipohon ialah perintah supaya ganti rugi dan kos untuk ditaksirkan menurut
Section 44 dalam kurungan 6 Akta Amla CFT, ganti rugi am dan teladan, kos serta perintah lain yang difikirkan wajar oleh mahkamah. Sementara itu, Naimah melalui afidavit sokongan bagi menyokong permohonan itu berkata, mereka sekeluarga terjejas berikutan tindakan SPRM menyita akaun terbabit. Beliau berkata keputusan dan tindakan itu disengajakan untuk menyasar beliau dan keluarganya dengan mendakwa mereka keluarga korup dan membuat kekayaan dengan cara yang salah di sisi undang-undang. Katanya beliau dinasihati oleh peguam dan percaya bahwa segala keputusan serta tindakan SPRM adalah bagi tujuan sampingan politik semata-mata. Naimah menegaskan sehingga hari ini mereka tidak didakwa di mahkamah atas kesalahan berkaitan Akta Amla CFT. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda. Tekan butang subscribe. Malaysia kita punya. Kita jaga sama-sama. Cintai Malaysiaku. Bye-bye. Salam sejahtera. Rupa-rupanya ini sebabnya penyasaran subsidi diesel perlu dilakukan. Anwar akhirnya buka mulut, buka cerita. Penyasaran subsidi diesel perlu dilakukan demi menyelamatkan negara, kata Anwar. Pada pendapat saya, tentulah ini adalah betul. Kerana anda tahu, isu berkaitan penyasaran subsidi diesel ini bukanlah isu yang popular. Sebagai seorang Perdana Menteri, kalau betullah Anwar Ibrahim ini mementingkan diri, kalau betullah beliau hanya mementingkan undi dan jawatan, beliau pasti tidak akan melakukan penyasaran diesel ini. Kerana ini bukan isu popular. Ini isu yang ditolak rakyat. Ini isu yang pasti akan membuatkan kedudukan Anwar, kedudukan Pakatan Harapan, Kerajaan Perpaduan Madani ini terancam besar. Tapi, betullah kata Anwar Ibrahim, demi untuk menyelamatkan negara, penyasaran subsidi diesel perlu dilakukan. Cuma, apabila dijadikan politik, maka lain jadinya. Langkah kerajaan melaksanakan penyasaran subsidi diesel adalah perlu untuk menyelamatkan negara, kata Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Berucap pada Majlis Perhimpunan Bulanan bersama warga Jabatan Perdana Menteri di Putrajaya hari ini, beliau yang juga Menteri Kewangan berkata, tindakan perlu diambil walaupun kerajaan sedar ia merupakan langkah yang tidak popular. Siapa mahu penyasaran subsidi ini? Kena tahu juga, apakah kita lakukan, apapun kita lakukan, kita akan dihentam habis-habisan dengan segala fitnah dan penipuan, kata Anwar lagi. Padahal kita beritahu penyasaran subsidi ini, semua Perdana Menteri sebelum itu telah setuju, cuma tidak ada tekad politik melaksanakan kerana risikonya ada. Tapi untuk selamatkan negara, kita tidak ada pilihan, kata Anwar. Semalam, kerajaan mengumumkan harga diesel di semua stesen runcit Semenanjung ditetapkan pada kadar RM3.35 bagi setiap liter, iaitu harga pasaran tanpa subsidi bermula 21 minit tengah malam tadi. Menteri Kewangan 2 Datuk Seri Amir Hamzah Azizan ketika mengumumkan perkara itu berkata, ia adalah harga pasaran tanpa subsidi berdasarkan purata bulan Mei 2024 mengikut formula Automatic Pricing Mechanism. Beliau berkata, dengan penetapan harga dan pelaksanaan subsidi diesel secara bersasar, ia dapat memberikan penjimatan RM4 bilion setahun. Di samping dapat mengukuhkan kedudukan keuangan negara untuk jangka masa panjang. Bagaimanapun, penyasaran itu tidak melibatkan pengguna di Sabah dan Sarawak. Beberapa komen daripada netizen tentang isu kali ini ialah, Brown Falcon kata, negara sudah hutang banyak, Najib dah banyak belanja banyak, dah banyak ketirisan banyak, kata mereka. Kata Brown, semua yang tinggal hutang, perlu bayar siapa? Anwar Ibrahim.
Kereta api laju lagi tambah hutang. Nanti bagi negara kat China saja, kata Brown Falcon. Kata Laim pula, dia kata jangan salahkan Najib. Habis kenapa hari ini PH kawin sama BN? Kalau dah tahu salah Najib. Dulu kata no Zahid no BN. Semua punya politik belaka mohong kuat, katanya. Violet Shark kata seandainya nak selamatkan negara, kenapa Sabah dan Sarawak dikecualikan kenaikan harga diesel? Kata beliau lagi. Jimmy Page kata seeloknya juallah untuk cash upfront, kata beliau. Macam kalau kita ada banyak rumah tapi duit tak ada, juallah rumah sebiji, kata Jimmy Page. Sekian untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Bye.